peranan dan sumbangan terbesar tamadun China dalam tamadun sains Islam. Sebelum kami meneruskan hujah kami, saya akan membuka diri saya dulu, iaitu saya Jenny Bin Azman akan menceritakan sedikit latar belakang tamadun China. Pada tahun 2000 sebelum Masih, era awal tamadun China bermula dengan pembentukan dinasti yang paling awal daripada kebudayaan Neolitik di lembah Sungai Watu. Namun begitu, terdapat ramai ahli sejarawan yang berdakwa bahawa dinasti yang pertama tercipta ialah dinasti Shang. Antara bandar-bandar utama yang paling tertua di China terletak di Chang'an dan Luoyang yang muncul sejak dinasti Shang lagi. Dalam membincangkan tentang sedikit latar belakang tamadun China, 4 zaman merupakan zaman penting dalam tamadun China, iaitu dinasti Shang atau dikenali sebagai zaman awal, dinasti Qin atau dikenali sebagai zaman agung, dinasti Song, zaman perubahan kuasa, dan juga zaman moden atau dikenali sebagai zaman akhir. Dinasti Shang atau dikenali sebagai zaman awal, kemunculan ini di dinasti antaranya seperti Zhang He dan Zhou yang menggunakan sistem pemerintahan beraja yang bersifat feudal. Sistem ini dibuat berdasarkan peperangan yang merupakan antara ciri utama pada tahap ini. Dengan itu, maka terbitlah falsafah Konfusisme, Nihilisme, Taoisme dan juga The Hundred School of Thought. Seterusnya adalah dinasti Qin. Pada zaman ini, ianya dimulakan dengan dinasti Qin, Tang dan Han. Peringkat ini juga dikenali juga sebagai zaman tahap kemuncak dalam tamadun China kerana pencapaiannya yang menanjukkan dalam pelbagai bidang seperti kesusastraan, sains hayat, pentadbiran, pendidikan agama dan sebagainya. Selain itu, dinasti Song juga dikenali sebagai zaman perubahan kuasa. Selepas kedatangan serta pencerobohan orang Gaza ke atas China, bermulanya zaman pertengahan atau dikenali sebagai dinasti Song. Orang Mongol menguasai China pada abad ke-13 semasa pemerintahan dinasti Song. Pada abad ke-15, dinasti Ming kembali berkuasa ke atas negara China. Selepas itu, negara China sekali lagi diperintah oleh orang asing atau sebagai Manchu. Yang terakhir adalah zaman moden. Zaman terakhir pada tamadun ini adalah zaman moden yang merupakan zaman cabaran kepada negara China. Ianya bermula dengan pengaruh barat meresap ke tamadun China pada tahun 1839 sehingga 1842. Semasa peperangan Candu, negara barat mengalahkan China. Orang barat memperkenalkan konsep most favored nation China dengan mengadakan pemulihan negara dengan melancarkan gerakan menguatkan diri pada tahun 1861 sehingga 1895 dan reformasi 100 hari pada tahun 1898 tetapi gagal. Sekian daripada saya. Dalam tamadun Cina, terdapat beberapa kepercayaan dan falsafah yang mereka percayai serta amalkan sehingga hari ini. Antaranya ialah Confucianism, Taoism, Animisme dan Buddhism. Menariknya, kepercayaan Buddhism dan Taoism mempunyai lebih ramai pengikut. Dikatakan lebih daripada 30 juta pengikutnya. Mari kita lihat dengan lebih mendalam tentang perkara ini. Jom! Pada tahun 551 sebelum Masihi, kepercayaan Confucianism telah diasaskan oleh seorang ahli falsafah yang bernama Confucius. Asas ajaran Confucianisme adalah lebih ke arah memupuk nilai moral yang tinggi dan berakhlak mulia serta mempunyai nilai peri kemanusiaan.
Terdapat beberapa karya yang dicipta oleh Confucius, antaranya ialah kitab Shi Jing dan Shu Jing. Beralih pula kepada kepercayaan dan falsafah Taoism. Taoism atau erti kata lain, Daoism dipercayai merupakan kepercayaan zaman dinasti Tang. Seorang tokoh falsafah iaitu Lao Tzu berpendapat bahawa hidup di dunia perlu ada hubungan moral yang baik sesama manusia dan alam sekitar. Konsep Yin dan Yang juga saling berkait dengan kepercayaan Taoism, yakni setiap kehidupan diciptakan berpasangan dan saling melengkapi antara satu sama lain. Seterusnya, kepercayaan animisme adalah sebuah kepercayaan di mana setiap pengikutnya percaya bahawa alam semula jadi mempunyai kuasa, iaitu wujudnya dewa dan dewi. Jadi, masyarakat tamadun Cina perlu menghargai alam semula jadi supaya dewa dan dewi yang menjaganya tidak murka. Kepercayaan dan falsafah yang terakhir ialah Buddhism. Kepercayaan Buddhism diasaskan oleh Siddhartha Gautama dan dibawa masuk oleh Faxian pada tahun 339 Masihi. Buddhism adalah kepercayaan di mana nilai moral yang tinggi diterapkan serta tidak menghalang pengikutnya untuk berusaha dan maju dalam kehidupan. Malah, kepercayaan Buddhism adalah mudah untuk dipraktikkan sehingga sekarang dan digunakan oleh masyarakat tamadun Cina. Setiap tamadun di dunia mempunyai sudut pandangan semesta yang tersendiri. Jadi, apakah sudut pandangan semesta atau kosmologi dalam masyarakat tamadun Cina? Mari kita fikirkan bersama-sama. Terdapat 6 konsep pandangan semesta terhadap masyarakat tamadun Cina, iaitu Tian, Di, Dao, Yin dan Yang, Zuyong dan akhir sekali Datung. Tian dianggap oleh masyarakat tamadun Cina sebagai dewa dan dewi yang mulia serta agung yang mempunyai kerajaan langit. Manakala Di atau kata nama lain ialah Ti pula dianggap sebagai pelengkap kepada Tian, di mana Tian merangkumi dewa dan dewi langit, manakala Di merangkumi dewa dan dewi yang menjaga bumi. Tambahan pula, Di bagi masyarakat tamadun Cina, mereka amat mempercayai bahawa ada kehidupan selepas mati. Seterusnya, Yin dan Yang tidak dapat dinafikan lagi, ianya sangat popular dalam kalangan masyarakat tamadun Cina. Yin dan Yang juga merupakan fahaman dualism. Beralih pula kepada konsep Zuyong, iaitu merupakan konsep yang mengajar masyarakat tamadun Cina bersifat sederhana dalam kehidupan. Terdapat dua ajaran yang dibawa oleh konsep Zuyong, iaitu Yu Da Dao dan Jiu Jing. Yu Da Dao merupakan kesederhanaan hubungan antara individu dengan individu yang lain, manakala Jiu Jing pula proses kesederhanaan itu seperti diluahkan melalui bentuk penghormatan dan saling menyayangi. Akhir sekali, pandangan semesta iaitu Datung. Datung adalah konsep di mana masyarakat tamadun Cina meraihkan perbezaan dan bersedia bersama-sama dalam menjalani kehidupan seharian. Selepas kita bincangkan tentang asal-usul tamadun, sistem pemerintahan, kepercayaan juga falsafah dan serta kosmologi dalam masyarakat tamadun Cina, kita akan beralih kepada sistem sosial masyarakat tamadun itu. Jom. Sistem sosial masyarakat tamadun Cina pada asasnya disusun dalam bentuk hierarki, iaitu melibatkan raja, ketua pendeta, ketua tentera, orang bangsawan, rakyat biasa, artisan dan pedagang serta akhir sekali hamba dan tawanan perang. Konsep Zhenqing adalah asas utama hubungan sosial. Masyarakat tamadun Cina perlu ada sifat bertanggungjawab kepada keluarga dan masyarakat.
yakni disalurkan kepada hubungan antara suami dan isteri, bapa dan anak, adik-beradik, hubungan antara kawan dan pemerintah dengan rakyatnya. Menariknya, kita dapat lihat di sini bahawa dalam tamadun Islam juga ada menitik beratkan hubungan-hubungan tersebut. Sekarang, mari kita lihat lebih lanjut tentang kedatangan Islam ke negeri China. Islam telah hadir di China selama 1400 tahun terakhir. Legenda mengatakan bahawa Sa'ad ibnu Abi Waqqas pertama kali membawa Islam ke China. Dengan pembukaan jalan sutera dan perdagangan berterusan, banyak pelancong membawa bukan sahaja komoditi mereka untuk perdagangan tetapi juga agama mereka. Menurut legenda, Sa'ad ibnu Abi Waqqas melakukan perjalanan ke Guangzhou dan Chang'an yang sekarang dikenali sebagai Xi'an. Setelah kewafatannya di Guangzhou, sebuah makam dibina untuk memperingatinya. Makam ini sekarang dikenali sebagai makam orang suci Muslim. Pengamalan Islam secara rasmi dibenarkan pada tahun 651 Masihi setelah Kaisar Gaozong dari dinasti bertemu dengan Sa'ad ibni Abi Waqqas dan Thabit bin Ibni Qais. Pembinaan masjid di bandar-bandar di mana para pedagang Arab tinggal adalah perkara biasa di bandar-bandar besar seperti Xi'an, Guangzhou, Guangzhou dan Yangzhou. Catatan tentang Islam di China. Menurut catatan kitab dinasti Tang lama, Tazi mengirim utusan untuk memberi penghormatan kepada dinasti Tang pada tahun kedua pemerintahan Kaisar Yonghui. Dalam sejarah China, tahun itu dianggap permulaan kemasukan Islam ke China. Catatan China mengatakan bahawa dalam tempoh 651 Masihi hingga 798 Masihi, seramai 39 orang utusan Arab telah mengunjungi China. Sejak itu, semakin ramai pedagang Arab dan Parsi datang ke China untuk berdagang. Pertukaran barangan sebagai tanda persahabatan yang kerap berlaku antara pemerintah dan pedagang serta hubungan komersial yang kerap mempromosikan persahabatan tradisi yang ada antara China dan dunia Arab. Keadaan ini memberi peluang yang baik untuk Islam tersebar di China. Laluan ke China untuk utusan dan pengusaha dari Arab dan Parsi adalah seperti berikut. Jalan darat bermula di Parsi, melintasi wilayah Xinjiang, China. Laluan laut bermula di Teluk Parsi, melewati semenanjung Tanah Melayu dan akhirnya tiba di pelabuhan perdagangan di sepanjang pantai selatan China. Catatan sejarah China juga mempunyai catatan tentang bagaimana pedagang Arab dan orang semenanjung menjalankan perniagaan dan tinggal di Chang'an, iaitu ibu kota, dan sepanjang pantai China. Mereka menjalani kehidupan yang damai mengikuti kepercayaan dan adat mereka sendiri. Mereka tinggal di China sejak sekian lama sehingga tidak mahu pulang. Oleh itu, mereka membina masjid dan makam di kota-kota ini, berkahwin dengan penduduk tempatan dan membesarkan anak-anak. Anak-anak mereka menjadi Muslim Cina, walaupun berpegang teguh pada kepercayaan Islam mereka dan berusaha menghindari konflik dengan budaya tradisional Cina dan agama-agama lain di China. Mereka tinggal dalam komuniti mereka sahaja. Mereka tidak menyampaikan Islam kepada masyarakat luar, tetapi sebaliknya, berusaha menyesuaikan diri dengan ekonomi dan keadaan budaya. Hasilnya, mereka menjalani kehidupan yang damai dan bahagia. Mereka membawa teknologi saintifik seperti 4 penemuan besar ke Arab dan dunia barat, menjadi penyebar ilmu saintifik dan budaya pada zaman pertengahan. Penerimaan dan sumbangan Cina dalam sains dan teknologi Islam. Agama Islam di China mempunyai pelbagai sumbangan dalam pelbagai bidang, antaranya bidang perubatan dan sumber bahan perubatan yang dibawa dari Arab masuk ke China. Ia juga disumbangkan melalui karya penulisan buku perubatan oleh Li Xun yang merupakan seorang beragama Islam. Selain daripada bidang perubatan, bidang matematik dan astronomi melalui kaedah perkiraan juga dibawa masuk dan dipercayai diambil dari Arab untuk dibawa ke negeri China. Seorang Islam yang bernama Jamaluddin mencipta perkiraan Ziyi Li Shu dengan penggunaan kalender Islam serta penciptaan peralatan astronomi. Beliau juga mencipta alatan seperti alat melihat cuaca, alat bumi, alat berbola langit, alat rata lengkungan dan alat curang lengkungan. Manakala, dari sudut teknologi kententeraan pada ketika itu diasaskan oleh Afendi Syamsuddin, di mana beliau berjaya mencipta meriam Hui Hui dan meriam Ziyi.
Dalam bidang ilmu pengetahuan pula, orang Islam menyumbang kepada pembinaan masjid dan dewan untuk membaca taman perkuburan serta seni bina yang berunsurkan Islam. Antara bidang lain yang disumbangkan oleh ilmuwan Islam ialah bidang pembinaan kapal serta teknik pelayaran. Ekspedisi pelayaran mereka merentasi pelbagai lautan termasuklah Lautan Pasifik dan Lautan Hindi. Bidang pelayaran tersebut menerangkan tentang kemahiran teknik berlayar dan dari sudut pembuatan sebuah kapal. Dengan adanya bidang seperti ini, maka lahirlah bidang lain yang berkait dengan ilmu pelayaran seperti ilmu astronomi, kaedah kompas serta kaedah mengukur kedalaman air laut. Dengan ini, dapatlah kita lihat bahawa tamadun Cina mempunyai ciri yang tersendiri dan ianya mempunyai keunikan tersendiri jika dibandingkan dengan tamadun lain di Asia kerana ia sangat berkait rapat dengan aliran falsafah mereka. Bidang sains dan teknologi merupakan antara bidang yang maju di negara China. Sumbangan ilmuwan dari negara ini merupakan salah satu sumber kejayaan yang dicipta dalam tamadun mereka. Negara Asia yang lain boleh menjadikan negara China sebagai panduan dan contoh yang baik terhadap pembangunan teknologi seiring dengan sejarah Islam yang lalu. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda bahawa tuntutlah ilmu walaupun sampai ke negeri China. Sekian, terima kasih.